Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afina binti Muhammad Syukri selaku pengacara bagi temu ramah dalam program Teknologi Hijau. Pertama sekali saya akan memperkenalkan para tetamu kita iaitu yang pertama Cik Azwar selaku pegawai pengurusan sisa dan air sisa dan Cik Alia selaku pegawai pengangkutan. Tujuan saya hari ini untuk menemu ramah anda berdua adalah untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang teknologi hijau. Saya akan mulakan perbincangan ini dengan memberikan definisi teknologi hijau. Teknologi hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau merujuk produk, peralatan atau sistem yang mematuhi kriteria-kriteria berikut iaitu meminimumkan degradasi persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan masa dan sumber asli dan menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Bagi dasar teknologi hijau merupakan pemacu pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan yang mampan. Teknologi hijau mempunyai 4 tonggak iaitu yang pertama tenaga dengan mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Yang kedua adalah alam sekitar, memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Yang ketiga ekonomi iaitu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi dan yang terakhir adalah sosial iaitu meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Dasar teknologi hijau negara menekuni unsur ekonomi, alam sekitar dan sosial seperti yang digariskan oleh 5 objektif. Yang pertama, untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang kedua, untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. Yang ketiga, untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing dalam teknologi hijau di persana antarabangsa. Yang keempat, untuk memastikan pembangunan mampan dan memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Dan objektif yang terakhir adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam dalam penggunaan teknologi hijau dan menggalakkan terhadap meluas teknologi hijau. Matlamat kebangsaan mengenai dasar teknologi hijau adalah untuk menyediakan hala tuju dan motivasi untuk rakyat Malaysia terus menikmati kualiti kehidupan yang baik dan persekitaran yang sihat. Kemajuan teknologi hijau ini telah disignifikasikan dan peningkatan utama dalam 4 sektor iaitu sektor tenaga, sektor bangunan, sektor air dan pengurusan sisa dan sektor pengangkutan. Jadi pada hari ini kita akan lebih utamakan kepada 2 sektor iaitu sektor pengurusan sisa dan air sisa dan juga sektor pengangkutan. Jadi saya ingin ajukan soalan ini kepada Cik Alia selaku pegawai pengangkutan untuk menerangkan lebih mendalam tentang isu pencemaran yang berpunca daripada pengangkutan sendiri yang berlebihan yang telah menyebabkan isu pencemaran seperti pencemaran udara. Dipersilakan Cik Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Afina atas segala soalan yang diajukan. Baiklah, sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memberikan sedikit pengetahuan tentang pencemaran alam sekitar yang telah berlaku di negara kita. Apabila sesebuah negara semakin pesat, maka populasi manusia juga semakin bertambah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dewasa kini kita telah melihat sektor pengangkutan di negara kita semakin berkembang dengan pesat. Masyarakat pada hari ini semakin bertambah, maka populasi kenderaan di jalan raya juga semakin bertambah. Hal ini telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar di negara kita sehingga memberikan impak yang negatif kepada manusia, haiwan maupun tumbuh-tumbuhan. Kita harus sedar, asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas-gas yang berbahaya seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Kehadiran gas-gas
di dalam udara ini telah menyebabkan kesan rumah hijau yang telah memberikan impak yang negatif kepada semua hidupan di negara kita. Di samping itu, 95% kenderaan bermotor yang digunakan di negara kita telah menggunakan petrol dan diesel. Seharusnya kita sedar, petrol dan diesel ini diperoleh daripada bahan petroleum. Kira-kira 60% bahan petroleum ini telah digunakan untuk kedua-dua bahan tersebut. Oleh hal yang demikian, petroleum ini merupakan satu bahan, satu sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Oleh itu, semua pihak haruslah mencari alternatif yang lain untuk membendung masalah ini daripada berterusan. Jadi daripada penerangan Cik Alia sebentar tadi, dapat saya rumuskan bahawa pencemaran yang berlaku adalah berpunca daripada penggunaan kereta yang berlebihan dan mengeluarkan dan menghasilkan gas yang tidak sihat seperti karbon monoksida. Jadi saya ingin menghujung untuk memberikan pendapat saya bahawa penggunaan pengangkutan awam juga dapat mengelakkan daripada berlakunya pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dikurangkan sekiranya kita memanfaatkan perkhidmatan pengangkutan awam. Dengan pengurangan pengguna jalan raya serta kenderaan persendirian, maka berkuranglah pelepasan gas dan karbon yang mengancam ekosistem alam sekitar kita. Sistem yang digunakan oleh kebanyakan kenderaan hari ini menggunakan bahan bakar yang tidak boleh diperbaharui dan melepaskan partikel yang mengancam kualiti udara. Sebagai manusia, kita amat memerlukan udara yang sihat dan segar kerana selain membekalkan oksigen, ia juga membantu pertumbuhan sumber alam khususnya sumber makanan. Tetapi kemajuan teknologi dan sains telah memberikan manusia untuk mencipta kenderaan yang lebih mesra alam dan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga elektrik. Penggunaan kenderaan elektrik juga telah berjaya diasimilasikan kepada pengangkutan awam seperti bas dan juga kran. Inisiatif yang baik ini wajar disokong oleh masyarakat serta pihak kerajaan dalam menjadikan pengangkutan awam mesra alam dan mesra komuniti. Di situ adalah pendapat saya dalam penggunaan pengangkutan awam. Jadi, bolehkah saya minta Cik Alia selaku sektor pengangkutan untuk menerangkan lebih dalam tentang penggunaan teknologi hijau dalam sektor pengangkutan? Dipersilakan Cik Alia. Terima kasih Cik Afina. Pada pendapat saya, sebagai pegawai sektor pengangkutan, saya mencadangkan penggunaan kereta hibrid ini digunakan secara berleluasa di negara kita. Secara amnya, perkataan hibrid ini adalah penggabungan dua idea yang berbeza. Dengan itu, kereta hibrid ini merupakan sebuah kereta yang menggunakan lebih daripada satu sumber tenaga untuk bergerak. Namun demikian, ia juga bergantung kepada pembakaran dalaman yang membantu kereta tersebut untuk terus bergerak. Masalah penggunaan bahan api yang berlebihan dapat dibendung dan masalah perlu mengecas bateri secara kerap dapat diselesaikan apabila kita menggunakan kenderaan kereta hibrid ini. Kereta hibrid ini juga dianggap sebagai kereta pada masa hadapan kerana ia mampu untuk menjimatkan bahan api fosil yang semakin berkurangan di negara kita. Selain itu, kenderaan kereta hibrid ini diciptakan secara pemanduan secara senyap. Jadi, pemanduan secara senyap ini mampu memberikan impak yang positif kepada semua pihak, sekaligus dapat mengurangkan pencemaran bunyi dan pencemaran udara yang berlaku di negara kita. Dua enjin yang bekerja bersama-sama dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan bahan api ini telah memberikan kesan yang negatif kepada pencemaran udara. Daripada aspek ini, kita dapat melihat teknologi hijau ini telah membantu negara kita untuk berkembang dengan pesat sekaligus menjadikan negara kita berada dalam kehidupan aman dan harmoni. Kita juga boleh menjadi seorang yang lebih lestari jika kita mempunyai celik mata dan juga celik minda tentang penggunaan teknologi hijau ini. Selain itu, tidak ketinggalan juga
kita tidak perlu risau tentang peningkatan harga diesel kerana penggunaan kereta hybrid ini dicipta dengan menggunakan sedikit sahaja petrol dan juga diesel. Selain itu, dengan menggunakan kenderaan hybrid ini, kita dapat mengatasi masalah pencemaran ini dan juga apabila brek yang digunakan di dalam kenderaan kereta hybrid ini, ia berfungsi untuk menangkap tenaga yang telah dibebaskan. Selain itu juga, hasil asap toksik dapat dikurangkan apabila penggunaan kereta hybrid ini digunakan oleh pemandu. Oleh hal yang demikian, saya sudah melihat impak yang positif ini dari semasa ke semasa kerana ia bukan sahaja memberikan impak yang baik kepada alam sekitar, malahan memberikan impak yang positif kepada individu tersebut. Terima kasih Cik Elia. Di sini kita dapat lihat pelbagai kelebihan dalam menggunakan teknologi hijau seperti penggunaan kereta hybrid yang banyak memberi manfaat dalam kehidupan rakyat. Jadi, di sini saya ingin ajukan soalan kenapa Cik Elia lebih cadangkan rakyat untuk gunakan penggunaan kereta hybrid berbanding penggunaan pengangkutan sendiri. Silakan Cik Elia. Kenapa kita perlu memilih kenderaan kereta hybrid berbanding kenderaan konvensional, iaitu kenderaan sendiri? Hal ini dikatakan sedemikian kerana negara kita sudah semakin kehabisan alam semula jadi seperti arang batu, petroleum dan juga gas asli. Jadi masalah ini perlu diatasi oleh pihak yang bertanggungjawab. Seharusnya kita sedar, adakah kita masih ingin menggunakan bahan yang sama? Adakah kita masih ingin berada di dalam takungan yang sama? Kita masih ingin menghirup udara yang semakin tidak elok untuk persekitaran. Oleh hal yang demikian, fikirkanlah, renungkanlah akan kebaikan kereta hybrid ini. Selain itu, bahan api ini bukan sahaja memberikan impak yang negatif kepada alam sekitar, malahan memberi impak yang negatif kepada individu tersebut. Akhir sekali, apabila bahan api ini digunakan secara berleluasa, gas rumah hijau yang berlebihan juga akan terhasil sehingga menyebabkan pemanasan global ini berlaku di negara kita sekaligus menyebabkan tercetusnya masalah perubahan iklim. Sebagai contohnya, masalah jerebu. Terima kasih Cik Elia. Cik Elia sendiri yang telah sedarkan saya sebagai rakyat Malaysia seharusnya menggunakan teknologi hijau untuk kepentingan bersama. Jadi banyak manfaat yang tak dapat diungkapkan oleh saya tentang penggunaan kereta hybrid ini. Jadi boleh saya minta Cik Elia simpulkan sedikit tentang penggunaan kereta hybrid ini. Tuntasnya, semua pihak haruslah sedar akan kepentingan kereta hybrid ini. Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk yang perlu diaplikasikan oleh semua pihak. Oleh itu, semua pihak haruslah memikirkan cara untuk memastikan kereta hybrid ini digunakan dan diperluaskan di negara kita. Kecekapan kereta hybrid ini telah membuktikan bahawa kereta ini mampu jauh lebih tinggi kecekapannya berbanding dengan kereta konvensional yang sedia ada. Adakah kita masih mahu berada di dalam takungan yang sama, iaitu ingin menghirup udara yang semakin kotor ataupun kita ingin menghirup udara yang lebih segar? Jadi setiap pihak haruslah sedar akan kepentingan perinya kereta hybrid ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Alia atas kesedaran itu tadi. Jadi seperti yang kita tahu, penggunaan teknologi hijau bukan sahaja dari segi pengangkutan, malah dari segi pelbagai sektor. Jadi di sini saya akan ajukan soalan kepada Cik Azwa selaku pegawai pengurusan sisa dan sisa dalam memberi erti teknologi hijau secara lebih mendalam. Silakan Cik Azwa.
Okey, baiklah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Afina atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi atau bercerita serba sedikit tentang isu yang melanda negara kita sekarang. Okey, pada pandangan saya selama saya bekerja dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ini, saya dapat melihat bahawa ramai pihak atau individu yang sedar akan perkara mustahak ini. Namun mereka masih bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Apabila mereka ini tidak mengambil sebarang tindakan bagi menangani masalah pengurusan sisa yang saya yakin semua orang tahu semakin hari semakin merisaukan negara kita. Okey, baiklah. Sebelum saya menerangkan dengan lebih mendalam tentang sektor pengurusan sisa dan air sisa ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas tentang konsep teknologi hijau yang sejak kebelakangan ini saya pasti semua orang tahu ianya sering menjadi buah mulut orang ramai di negara kita. Hal ini kerana saya yakin sebelum saya melanjutkan bicara tentang sektor pengurusan sisa ini, kita perlulah terlebih dahulu memahami apa itu sebenarnya konsep teknologi hijau agar kita dapat mengaplikasikan teknologi ini dengan lebih efisien dalam sesuatu sektor itu. Okey, baiklah. Teknologi hijau ini sebenarnya dia dapat saya simpulkan sebagai suatu aplikasi atau suatu aplikasi produk atau pembangunan untuk memelihara alam semula jadi atau alam sekitar yang indah di negara kita ini, di samping ianya bertujuan untuk meminimumkan atau mengurangkan impak negatif daripada tindakan manusia di negara kita ini sendiri. Sebagai contohnya, rakyat di negara kita sering melakukan pembalakan haram. Justru di sini saya juga menekankan bahawa teknologi hijau ini sebenarnya amatlah penting sekiranya kita sedar kerana pada masa sekarang kita sebagai rakyat Malaysia atau sebagai seorang manusia yang mempunyai hati nurani, kita perlu sedar bahawa alam semula jadi kita sedang diancam akibat tindakan kita sendiri. Justru di sini teknologi hijau ini amatlah penting kerana kita perlu mencari jalan dengan segera dalam mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar kita disebabkan perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Tambahan pula, saya yakin dan percaya Cik Afina dan Cik Alia juga sedar bahawa kesihatan dan nyawa manusia turut menjadi pertaruhan apabila mereka ini terdedah kepada fenomena seperti pencemaran, pemanasan global dan lain-lain lagi yang berpunca daripada pengurusan sesuatu sektor yang tidak cekap. Sebagai contoh, apabila berlakunya seperti yang saya kata pencemaran. Jadi apabila pengurusan satu sektor itu tidak cekap, mungkin akan mengakibatkan fenomena seperti pencemaran. Justru marilah kita berbalik semula kepada mauduk utama kita sebentar tadi iaitu jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ini. Jadi di sini saya dapat lihat betapa luasnya skop konsep teknologi hijau yang diterangkan oleh Cik Azul sebentar tadi. Jadi seperti yang Cik Azul terangkan tadi, terdapat beberapa isu yang boleh menyebabkan kita hidup dalam pengurusan tidak cekap. Apakah isu sosial-saintifik yang ingin Cik Azul terangkan? Silakan. Okey, baiklah. Sejujurnya terdapat banyak isu sosio-saintifik yang wujud dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ini. Jika saya sebut apa itu isu sosio-saintifik, kemungkinan terdapat individu yang tidak faham apa itu isu sosio-saintifik. Jadi di sini saya akan menerangkan secara amnya apa itu isu sosio-saintifik.
Okay, baiklah. Isu sosio-saintifik ini secara amnya merupakan satu masalah terbuka yang menjadi kontroversi dalam sesuatu masyarakat sehingga boleh mencetuskan pelbagai masalah dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey, dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ini, antara isu sosio-saintifik yang berlaku adalah seperti sisa kimia, kumbahan mahupun sampah sarap dibuang ke dalam sungai dan laut sehingga mengakibatkan gangguan kepada ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhampiran. Di sini saya yakin bahawa isu ini merupakan satu isu yang sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Sebagai contohnya kita dapat lihat pada bulan Mac tahun 2019 apabila negara kita digemparkan dengan kes pencemaran sungai Kim Kim di Johor Bahru yang berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab pemilik kilang yang melepaskan sisa kimia ke dalam sungai yang akhirnya mengakibatkan rakyat yang tinggal di persekitaran itu mengancam tahap kesihatan mereka. Jikalau Cik Fina dan Cik Alia pernah membaca satu artikel, kesan daripada kes pencemaran di Sungai Kim Kim itu hampir 160 orang nelayan, 6 orang awam dan 34 orang pelajar terkesan akibat daripada sikap tidak bertanggungjawab pemilik kilang itu yang melepaskan sisa kilangnya ke dalam sungai. Hal ini sepatutnya tidak seharusnya berlaku kerana kita sebagai pemilik kilang tersebut haruslah peka dan lebih bijak memikirkan cara untuk melepaskan sisa itu dengan menggunakan cara yang lebih sistematik. Selain itu, isu kedua yang dapat saya ketengahkan adalah sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bau. Perkara ini saya yakin perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana apabila berlakunya pencemaran bau ini, dia secara tidak langsung perkara ini boleh menyebabkan penyebaran wabak penyakit seperti kencing tikus yang dapat saya berikan contoh. Saya katakan ini demikian kerana apabila berlakunya sisa makanan longgokan sisa makanan yang tidak diuruskan secara sistematik, kawasan tersebut mungkin akan dikuasai oleh haiwan-haiwan yang menyebarkan penyakit seperti tikus. Jadi kita perlu lebih peka dengan kawasan pelupusan sampah itu agar penyakit yang berbahaya yang boleh membawa maut seperti kencing tikus ini dapat dielakkan. Di samping itu juga berkaitan dengan isu sisa makanan ini, saya juga dapat kaitkan dengan kawasan tempat pelupusan sampah yang kita dapat lihat tidak diuruskan dengan berkesan. Contohnya penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal dapat menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Perkara ini yang kita mahu elakkan kerana kita tahu peningkatan gas rumah hijau ini akan mendatangkan 1001 kesan negatif kepada kita sebagai rakyat Malaysia ataupun memberi kesan kepada seluruh hidupan sama ada tumbuhan atau haiwan. Selain itu kita juga tahu perubahan iklim dunia juga boleh mendatangkan pelbagai impak negatif yang akhirnya hanya memudaratkan diri kita sendiri. Okey, seterusnya isu lain yang terdapat dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ini adalah tentang isu penggunaan kertas. Saya katakan ini demikian kerana dianggarkan lebih 268 juta tan kertas dihasilkan setahun. Ini hanya setahun. Bagi menghasilkan 1 tan kertas sahaja, kita memerlukan 2 hingga 4 tan batang kayu. Bayangkan satu batang pokok sahaja, kalau kita tebang di kawasan rumah kita, kita sudah panas. Apatah lagi 1, 2 hingga 4 tan batang kayu. Kertas ini dia juga merupakan penyumbang utama sisa pepejal yang terdapat di negara kita ini. Jadi itulah serba sedikit tentang isu sosio-saintifik yang dapat saya kongsikan berkaitan sektor pengurusan sisa dan air sisa ini.
Wah, celik mata saya setelah mendengar penerangan tentang isu. Terdapat banyak isu yang disebabkan oleh pengurusan siswa dan ICC tidak sistematik. Jadi, di sini saya dapat ungkapkan daripada isu tadi kita dapat buka mata rakyat dan faham tentang isu-isu ini. Kenapa penggunaan teknologi hijau itu penting. Jadi, boleh kita teruskan temu ramah kita dengan memberi dengan meminta Cik Azul untuk memberi sedikit perkongsian tentang alternatif yang dapat dilakukan oleh pegawai pengurusan sisa dan air sisa dalam membendung masalah yang dikatakan tadi. Silakan Cik Azul. Okey, di sini saya juga ingin berkongsi tentang perancangan kami di Jabatan Pengurusan Sisa dan Air Sisa dalam mengenangani isu yang serius ini. Dalam perancangan kami akan memperkenalkan satu aplikasi teknologi hijau dalam memulihkan negara kita ini dari isu pengurusan sisa dan air sisa yang tidak cekap. Baiklah, antara langkah yang telah dirancang dan telah dipersetujui oleh kami semua adalah melalui proses pencegahan dan pengurangan. Perkara ini dapat dilaksanakan dengan menggalakkan pengguna untuk meminimumkan penggunaan kertas. Misalnya, saya dapat kongsikan seperti pengguna boleh menggunakan semula kertas-kertas terpakai atau menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Sekiranya seseorang pengguna itu boleh dan keadaan mengizinkan dia untuk hanya menulis sahaja, maka kita menulis sahaja. Jika kita perlu menggunakan kertas, maka ketika itulah kita gunakan kertas. Sekiranya kita ada alternatif lain atau cara lain, maka elakkanlah daripada menggunakan kertas. Selain itu, kami juga akan menasihati pengguna supaya menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan sahaja agar pembaziran dapat dielakkan. Berikutnya, kami juga merancang untuk memperkenalkan satu kaedah iaitu pengasingan dan kitar semula. Pengasingan dan kitar semula ini turut maafkan saya, kita berbalik semula kepada tadi yang saya perkatakan tentang pembaziran dapat dielakkan. Hal ini disokong, perkara ini juga disokong oleh pihak kerajaan apabila kerajaan turut menggalakkan pengasingan sisa rumah ini sejak dari tahun 2015 lagi. Okey, melalui seterusnya adalah pengasingan dan kitar semula juga merupakan salah satu daripada rancangan kami. Baiklah, melalui pengasingan ini kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kitar semula di samping mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Sekiranya sisa pepejal di tapak pelupusan dikurangkan, hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada timbulnya isu pencemaran bau. Okey, langkah seterusnya yang juga dalam perancangan kami adalah seperti menjalankan rawatan dan pemprosesan atau lebih dikenali sebagai proses biologi. Proses rawatan biologi ini apabila dijalankan ke atas sesuatu sisa pepejal itu, ianya membolehkan sisa-sisa tersebut diubah kepada bahan organik yang bermanfaat seperti baja organik. Perkara ini secara tidak langsung dapat meringankan beban para petani yang perlu mengeluarkan separuh daripada pendapatan mereka untuk membeli baja untuk tanaman mereka. Pemprosesan yang dijalankan ke atas sisa pepejal ini juga mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga boleh baharu iaitu seperti biogesim yang mampu menggantikan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Ini untuk pengetahuan sahaja kepada kita. Kita tahu kebergantungan negara kita terhadap bahan tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu, petroleum sangatlah tinggi. Justru sekiranya kita menggantikan tenaga ini dengan tenaga yang boleh baharu, perkara ini sangatlah bagus kerana
tenaga ini boleh diperbaharui. Sekiranya bahan tenaga itu tidak boleh diperbaharui, kita akan susah untuk mendapatkannya, bukan? Dan akhir sekali, seperti yang kita semua sedia maklum, iaitu amalan 5R. Sebelum ini kita hanya kenal 3R sahaja, tetapi kami telah menambahkan lagi 2R, iaitu di awal dan di akhir. Yang pertamanya adalah refuse, reduce, reuse, recycle dan recovery. Yang bermaksud yang pertamanya kita adalah tolak, lepas tu kemudian kita refuse, reduce, kurangkan, dan yang ketiga adalah reuse, gunakan semula. Dan yang keempat, recycle, kita kitar semula. Dan yang terakhir adalah recovery, iaitu pemulihan. Penambahan 2R ni pada sebenarnya bertujuan untuk mencapai sisa sifat. Makna kata kita mahu sisa ini tidak wujud lagi negara kita. Sekiranya ada pun hanya dalam kuantiti yang kecil sahaja dan tidak memberi sebarang impak negatif kepada alam sekitar. Saya rasa itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Wah, banyak sangat perkongsian ni telah diterangkan oleh Cik Azwar selaku pegawai pengurusan sisa dan air sisa. Begitu banyak perkongsian sehingga kan telah menyedarkan diri saya sendiri dalam sektor pengangkutan maupun pengurusan sisa dan air sisa. Semoga melalui temu ramai ini kita dapat lihat betapa pentingnya penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan demi kepentingan hidup kita bersama. Jadi saya dan para tetamu kita pada hari ini amat berharap rakyat Malaysia dapat mengamalkan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Janganlah hanya bergantung kepada pihak kerajaan dalam menjayakan penggunaan teknologi hijau. Malah ini merupakan peranan setiap individu bagi menjayakan amalan ini demi masa depan kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu kerana memberi penerangan-penerangan yang serba kualiti yang dapat dijadikan amalan dalam kehidupan rakyat. Jadi sampai di sini sahaja temu ramah kita pada hari ini. Semoga kerjasama kerajaan dengan rakyat bersatu, seperti bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. InsyaAllah ada masa nanti kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.